Kalau kita lihat paparan kita sudah ada memaparkan jadual peserta, jadual data tingkatan, jadual data rumah ya. Okey. Kita klik pada login. Ini yang kita buat minggu lepas. Kita boleh cuba kalau kita masukkan admin merah dan passwordnya 123456 tu, dia akan bawa keluar pop-up di situ mengatakan selamat datang pengurus pasukan ya. Okey, bila pengurus pasukan dia akan nampak paparan yang seperti ini ya. Okey. Baik. Kalau lagi satu kita login sebagai admin, kita masukkan password admin dan kita login. Kalau yang ini dia akan kata selamat datang admin pada pop-up ni. Jadi pop-up ni akan keluar dua message yang berbeza jika dua jenis pengguna ataupun user yang berbeza yang login itu. Okey. Jadi admin punya berbeza ialah pada header ni ada perkataan hijau ni admin. Dan kita boleh buat pada front page admin ni sesuatu lah. Mungkin ada teks, ada gambar dan sebagainya. Okey. Dan pengurusannya menu dia pun lain untuk admin ya. Okey, dia ada pengurusan data yang berbeza daripada pengurus pasukan dan juga user yang tidak login ya. Okey, baik. Kita keluar. Baik, sekarang ni kita akan buat yang belum ada di sini. Jika kamu klik pada ahli rumah, belum ada paparan, nanti kita buat, kita boleh pilih sama ada nak paparkan ahli rumah apa ya, merah, biru, hijau, kuning ya. Okey. Okey, untuk acara ni kita dah ada, keputusan belum ada. Untuk hari ini kita tambah dahulu satu menu di situ nanti iaitu menu semak ya. Okey. Baik, buka kamu punya apa ni? Kamu punya pengarangan teks iaitu Sublime Text ni. Okey, buka Sublime Text kamu. Okey. Kamu open file pada aplikasi Azmi, bukan pada admin ya. Kamu cari site nav. Okey, di bawah ada site nav. Ini adalah untuk kita ubah suai kita punya navigasi di situ ya. Okey, open. Dan selepas ahli rumah kamu tambah. Okey. Okey, kamu tambah untuk buat menu baru iaitu semak. Okey, enter di situ. Okey, kalau kamu lupa macam mana nak tambah untuk buat menu ataupun anchor ni, kamu tulis A, kemudian tekan tab. Di dalam tu kamu tulis nama ataupun file yang akan kita gunakan untuk dipaparkan ya pada kita punya structure itu, iaitu semak.php. Dan di antara buka dan tutup anchor ni, kamu tulislah dia punya teksnya apa, iaitu semak. Macam tu ya. Kemudian save. Okey. Dan bila kamu refresh yang ini, bertambah satu menu, iaitu menu semak ini ya. Okey. Supaya dia nampak sama, tidak jauh macam tu. Kamu tambah BR belakang tu ya. Okey, baik. Save. Save lagi sekali. Okey, sekarang dia dah nampak jarak dia sama ya. Okey, keputusan acara semak rumah, login, papar dan menu halaman utama ya. Okey. Cikgu ingat kalau cikgu nak naikkan dia ke atas, buang break yang atas ini ya. Save. Okey. Baik. Sekarang ni kita akan mulakan dengan ahli rumah ya. Ahli rumah kita sudah ada file yang bernama ahli rumah. Cuma dekat dalamnya kita belum buat dia punya halaman ya. Okey, kalau kita lihat, open. Okey, cari ahli rumah.php, kita open. Okey ya.
kita dapati dia punya halamannya kita belum buat. Ini kita buang komen ini. Okey, baru pada halaman tu kita boleh panggil apakah fail yang kita hendak gunakan. Dekat situ dia gunakan papar ahli ya. Okey, kita sambung sikit. Papar ahli rumah ya. .php. Jadi kita akan buat file ini dan kita akan simpan di dalam halaman. File bernama papar ahli rumah Okey, kita simpan yang ini, save. Okey, kita buka yang baru. Okey, file yang ketiga ini namanya adalah sama seperti yang kita dah tetapkan pada baris ke-17 tadi, iaitu papar ahli rumah yang akan disimpan di dalam subfolder halaman. Jadi kita simpan dia dahulu, save as, pastikan di dalam halaman namanya ialah papar ahli rumah .php. Okay, kalau kita sekarang klik pada ahli rumah, belum ada lah sebab kita belum buat apa-apa di sini ya. Nanti bila kita sudah ada, contohnya kita ada senarai ahli. Contoh saja ini ya, senarai ahli. Perkataan ini akan muncul di sini, nampak tu? Senarai ahli. Tapi yang kita nak paparkan bukan senarai ahli, tapi kita nak paparkan dahulu minta pengguna pilih rumah apa. Kemudian bila dia dah pilih baru dipaparkan dia punya senarai ahli rumah dia ya. Okey. Baik, bagaimana nak buatnya? Kita akan gunakan form. Kemudian baru kita tunjukkan dia punya prosesnya ya. Jadi seperti biasa, macam mana nak buat form? Kalau kamu masih ingat lagi, okey, di atasnya akan ada skrip PHP. Okay, di hujung ni kamu tekan tab ya, boleh jadi seperti itu. Kemudian di tengah-tengah ada pula form. Okey, form, F-O-R-M. Kemudian kamu tekan tab. Okey. Kemudian di bahagian bawah sekali lagi ada PHP, kamu tekan tab. Okey, baik. Setiap kali kalau kita nak gunakan yang ada menggunakan form, dia ada 3 bahagian seperti ini ya. PHP, form, kemudian PHP. Okey, PHP yang di atas ni kita akan tulis jika form itu masih kosong ya. Jika form ini masih kosong. Jadi arahannya if empty ya. If empty. Okey, yang empty itu apa? Form ini. Okey, setiap form biasanya dia akan ada label, kemudian ada perkara yang kita masukkan iaitu input. Dan akhir sekali di bawah label dan input ni jika banyak-banyaklah ya, kita ulang ada label-label lain lagi, dan diakhiri dengan input yang berjenis button, iaitu button arahan submit ya. Submit. Okey. Arahan submit nanti dia akan ada nama. Contoh nama dia pilih rumah. Nama dia pilih rumah. Jadi dekat sini dia akan jadi jika empty pilih rumah. Okey, setiap form pula dia akan diproses ataupun actionnya, prosesnya akan berlaku di file lain. Jika di file lain, kita tulis nama file itu di sini. Jika dia berlaku dekat file yang sama, dekat bahagian bawah ini adalah bahagian untuk proses ya. Okey, echo. Ini adalah bahagian untuk proses paparan. Sebab kita hendak paparkan dia ya. Iaitu yang rumah-rumah ini kan. Jadi okey, empty, kemudian ada satu lagi method. Okey, method ni ada 2 saja, post ataupun get. Selalu cikgu tunjuk pada kamu post ya, hari ni cikgu nak tunjuk get lah ya. Okey, kalau jika dia kata method tu berjenis get, maka dekat atas ni kita kata jika empty $_get. Macam tu ya. Biasa cikgu tulis $_post. Tapi bila method tu get, jadi post tu kita jangan guna, kita tukar jadi get. Apakah yang kosong ini adalah button ini.
Button ni namanya pilih rumah. Jadi yang kosong di situ adalah pilih rumah. Jadi baru dia boleh keluarkan dia punya label ini, iaitu pilih nama rumah. Okey. Ibu punya keyboard ni ada masalah agaknya, ada huruf tak keluar ya. Pilih nama rumah. Jadi mungkin kita nak dipaparkan dalam bentuk kalau pilih maksudnya sama ada select ataupun kita boleh buat, hari ni cikgu nak ajar kamu guna radio. Okey, jadi ini adalah rumah. Okey, radio yang pertama ni mungkin merah. Rumah merah. Okey. Kita copy beberapa ya. Kita copy beberapa. Sebab rumah ada banyak kan. Okey, satu lagi. Okey, mungkin ini rumah merah. Yang kedua ni rumah biru. Nanti kita tulis value dia. Merah, biru, hijau, kuning ya. Merah, biru, hijau, kuning. Rumah kuning ni dia kuat, jadi kita letak di akhir sekali. Okey, kita save tengok. Bila kita pilih rumah, okey, dia akan keluar seperti itu. Pilih rumah, okey, kita belum buat break ya, dia keluar sebaris ya. Proses pun keluar sekali. Paparan ya, saya salah eja ya. Paparan, proses paparan. Kenapa dia masih keluar? Cikgu belum buat blok dia ya. Okey, tadi kita nampak dia tak ada break kat sini. Sini kita letak break. Dan selepas input ni, sebelum keluar submit ni, kita break lagi. Nak jauh sikit, 2 baris ya. Okey, kenapa tadi paparan ni pun keluar? Sebab kita belum buat dia punya blok ya. Okey, blok dia dengan menggunakan tanda kurungan curly bracket ini ya, ataupun kurungan yang ada hidung ni ya, yang mancung ini. Okey, kat mana kita nak paparkan? Ini mula, ini akhir, bukan ya. Akhirnya bukan duduk di situ, bukan juga duduk di hujung tu, tapi duduk di bawah sini ya. Okey, kita bagi ruang kat situ. Okey, jadi ambil kurungan hujung dia ni. Okey, pindahkan ke bawah sini ya. Okey. Jadi blok yang baru adalah tentang proses ini ya, bermula di sini, berakhir di sini ya. Okey, jadi kalau cikgu save yang ini, proses paparan ni salah dia cikgu tulis ya. Proses paparan ini tidak akan keluar lah. Sebab kita dah blok dia, paparkan sehingga sebelum perkataan proses ini ya, di sini ya. Jadi kita kata papar sehingga di sini, semua maklumat yang ada kita suruh pilih itu, iaitu pilih nama rumah. Pilihlah rumah merah ke, rumah biru ke, rumah hijau ataupun rumah kuning. Okey. Pada button dia keluar perkataan submit sebab kita belum bagi tahu apakah teks yang nak keluar ya. Kamu boleh beritahu dengan arahan value. Okey. Papar senarai. Senarai ahli. Okey, cikgu nak perkataan ini contohnya, papar senarai ahli sudah akan jadi papar senarai ahli. Bila kita klik, dia akan keluar senarai ahli itu. Tetapi dalam proses tu belum ada ahli, dia akan keluar apa yang kita nampak sekarang adalah perkataan papar, proses paparan yang keluar ya. Sebab kita belum proses dia di sini. Okey, jadi kamu dah tahu macam mana nak buat form ataupun carian ataupun borang dan sebagainya. Binakan 3 bahagian, iaitu bahagian atas ni PHP. Arahannya ialah jika borang itu kosong ya. Borang tu sama ada berjenis post ataupun berjenis get. Kalau dia berjenis get, kita akan tulis get di sini. Bila maklumat dihantar ke bawah nanti, dia juga akan menggunakan arahan get ya. Sebab kita belum menggunakan, sebab kita tidak lagi menggunakan post ya. Okey, baik. Yang akan dihantar adalah nama, iaitu rumah dan nilai. Kamu tambah di situ value. Merah tu kita masukkan merah. Okey, untuk biru, value dia kita masukkan biru. Untuk hijau, value dia kita masukkan hijau.
Dan untuk kuning, value-nya kita masukkan kuning. Jadi jika pengguna memilih button radio biru, jadi data yang akan dihantar ke bawah untuk diproses adalah biru ya. Okey, macam mana kita nak dapatkan itu? Rumah. Sebab nilai nanti berbeza. Sama ada nilai itu merah, biru, hijau, kuning. So kita hantar satu saja, iaitu rumah. Sebab kesemua-semuanya rumah ya. Jadi rumah ni mungkin mengandungi data sama ada merah, biru, hijau, kuning ya. Okey, baik. Satu saja kita tulis ya. Yang kedua kita kata include. Ini kita jangan lupa iaitu fail konfigurasi kita, iaitu fail capaian.php ya. Okey. Arahan untuk mencari itu adalah arahan SQL. Arahan SQL dia apa? Okey. Kemudian kita arahan untuk run dia. Okey, arahan untuk run tu senang saja, iaitu mysqli underscore query ya. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey. Oleh kerana dia nak mencari, so data nanti akan ada banyak lah. Akan ada selagi ada data lah gitu ya. Okey, kemudian block. Okey, sekarang kita lengkapkan. Kita akan menerima data daripada borang yang berjenis get ini dengan pembeli ubah rumah ya. Kerana dekat dalamnya ada nilai sama ada merah, biru, hijau, kuning ya. Okey, setelah kita tentukan pautan dengan fail konfigurasi, baru kita tuliskan dia punya SQL dia. Okey, SQL untuk hari ini iaitu select all. Okey, from. Ini rumah, jadi kalau kita lupa, lihat dalam database kita. Okey, macam mana nak buka database pada kita punya XAMPP ini? Kamu klik pada button admin ya, pada baris MySQL di XAMPP control panel. Pada XAMPP control panel ada MySQL, di situ ada stop dan ada admin. Kamu klik pada admin, nanti dia akan buka kita punya database ini ya. Okey. Jadi kita pilih database yang kita gunakan iaitu sukan database 1. Tadi kita nak buka ahli rumah, maksudnya peserta lah kat situ ya. Peserta. Kalau kita lihat kat situ dia ada ahli rumah biru, hijau, kuning, merah ya. Okey. Jadi yang akan dipaparkan ialah nama peserta, kelas dia dan juga rumah dia. Okey, baik. Jadi select all from peserta ya. Select all from peserta. Oleh kerana kita nak tentukan dia tu daripada rumah mana, kita tambah perkataan where. Where kod rumah. Okay. Where kod rumah. Okey, kod rumahnya. Okey, baik. Ini adalah nama, ini kod rumah ya. Sebab dia nak, yang kita masukkan adalah nama rumah. Kita tambah di sini select all from peserta inner join rumah underscore sukan. Macam tu ya. On peserta titik kod rumah sama dengan rumah underscore sukan titik kod rumah. Kod rumah. Where peserta where kod rumah tambah ya. Where peserta titik kod rumah ya. Ada perkataan depan tu kod rumah sama dengan ini single code ya. Sebab kod yang berada di dalam double code adalah single code. Okey. Kita nak cari where kod rumah
boleh tulis itu peserta dot kod rumah sama dengan yang ini ya, boleh ubah tu adalah rumah. Kalau coding ini salah nanti dia ada error dan kita betulkan lah ya. Okey, kita semak dulu. Select all from peserta in a join rumah sukan on peserta dot kod rumah sama dengan rumah underscore sukan dot kod rumah. Maksud di sini ialah kalau kita semak di sini, di dalam peserta ada kod rumah. Jadi di dalam peserta ada kod rumah. Ini maksud yang ini ya. Sama dengan di dalam rumah sukan, kita klik pada rumah sukan, ada juga kod rumah. Kalau kita lihat dekat situ ada BHKM. Dalam peserta tadi pun ada BHKM. Jadi di dalam kod rumah sukan juga ada kod rumah. Tetapi yang kita perlukan adalah peserta dot kod rumah, iaitu yang hujung tu. Okey, kita betulkan yang ini. Rumah sukan ya, rumah underscore sukan. Sebab yang ini tadi nama rumah je, kita pilih merah biru hijau ya. Kalau kita lihat merah biru hijau itu adalah nama rumah ya. So kita betulkan. Okay, kita betulkan di situ. Sebab ini merah biru hijau ini adalah nama rumah. Jadi dia bukan kod rumah, dia adalah nama rumah. Cikgu cakap kalau nanti dia error kita betulkan ya. Okay, select all from peserta in a join rumah sukan on peserta dot kod rumah sama dengan rumah sukan dot kod rumah. Yang kita nak cari ialah rumah sukan titik nama rumah sama dengan yang kita tulis ini ya. Okey. Baik, lepas tu kita run. Okey, untuk run dia. Okey, untuk run dia yang pertama adalah pemboleh ubah. Cikgu punya mouse ni problemnya kejap ya. Okey, mana lapik mouse ni? Okey. Sini adalah capai database dan pemboleh ubah yang kita gunakan di sini adalah arahan SQL. Okey. Okey. Kita akan buatkan pemboleh ubah untuk data kita, di mana data kita perolehi ataupun kita capai. Okey, kita perolehi ataupun kita capai FATCH ini bermaksud capai ya. Okey, capai daripada arahan run. Okay, baik. While data kita perolehi daripada arahan run, so kita test ya data kita. Okey, echo data. Kita test saja ini ya, nama rumah ya. Okey, nama rumah. Nanti kita pilih rumah apa, keluar tak rumah tu ya. Okey, kita test dulu. Kita save. Pergi dekat sini. Ahli rumah, kita pilih merah, dia keluar tak merah bawah ya. Tak keluar. Lepas tu ada problem pada baris 21 ya. Okey. Salah dia adalah pada ejaan ya. Okey, ejaan ni kita betulkan, tambah S. Okey, ini kita tambah kod rumah. Okey. Ini kita tutup, ini kita buka. Okey, kita save ya, pelajar. Okey, kalau kita nak guna radio button ya, boleh tak ya? Okey, kita pilih merah. Okey, merah. So, tadi bukan salah pada sini, tapi yang salah cikgu tertinggal S ini ya.
Tadi semak tak nampak ya. Okey, baik. Kita kembali kepada yang mula-mula tadi kita ada error ya. Baik. Kita siapkan dahulu form. Dalam form ini cikgu gunakan input radio ya. Sebab cikgu memang hari ni nak tunjuk kamu input radio. Bagaimana tulis input radio? Pada type ni kita tukar radio. Bila type ni kita tukar radio, dia akan jadi macam ini ya. Ada bulat-bulat ni ya. Radio ni kita boleh pilih satu sahaja dalam satu masa. Bila kita pilih merah, hijau, biru, kuning tak boleh pilih. Bila kita pilih kuning, yang selainnya tak boleh pilih ya. Okey, di dalam radio ni kita tambah value ni. Sama ada kita nak code ataupun nak yang string lain pun boleh ya. Ataupun daripada PHP pun boleh. Ini adalah label dia. Label sama seperti ini tapi dia duduk pada baris radio ini ya. Ini tanda palang ni cikgu tambah sahajalah supaya dia nampak cantik macam tu ya. Kalau kamu nak guna tanda lain pun boleh. Contoh kamu guna tanda dash ya. Ini tidak ada kena-mengena lah dengan coding ya. Ini hiasan saja. Kamu nak buat macam mana, dia akan jadi macam tu lah. Kalau kamu nak letak tu. Ataupun kamu biarkan saja kosong pun boleh ya. Okey, namanya sama. Semua radio ni namanya sama. Tetapi value-nya berbeza. Okey. Kemudian apabila kita arahkan dia secara get, jadi di bawah ni juga arahan untuk capainya adalah get ya. Iaitu nilainya adalah kita samakan dengan pembeli ubah rumah, di mana nilai pembeli ubah ni nanti kita akan rujuk sama tak dengan kod rumah yang ada dekat kita punya jadual peserta ya. Okey, baik. Jadi arahannya adalah SQL-nya select all from peserta inner join rumah sukan on peserta dot rumah sukan dot kod rumah sama dengan rumah sukan dot kod rumah. Ini kita tahu tadi dalam peserta ada kod rumah, dalam jadual rumah sukan juga ada kod rumah. Okey. Yang ini tadi kita nak sebenarnya bukan nama rumah tapi kod rumah. Jadi tepat ni kita betulkan kalau salah. Okey, arahan SQL dia dah siap. Arahan run dia macam biasa. Ambil pembuli ubah capaian dan juga ambil pembuli ubah SQL. Okey, masa cikgu buat while tadi, cikgu tertinggal S ini ya. Tadi tak perasan ya. Okey, data my SQLi. Ya. S ni jangan tertinggal ya. Okey, jadi yang kita akan paparkan adalah mungkin kita nak paparkan dalam bentuk table ya. Okey, kalau kita nak buat bentuk table, yang pertama kita kena ada bahagian header kepada table ya. Okey, cara tulis dia ialah echo. Kamu tulis table. Di dalam table tu ada border. Border ya. Betul tak cikgu spell border? BOR. Okey, sama dengan kalau kamu nak dia keluarkan halus, kod dia 1 ya. Kalau kamu nak dia tebal, kod dia 2 ya. Kemudian echo, kamu buat pula dia punya baris TR. Ini permulaan baris, ditutup dengan penutup baris. Pada setiap baris akan ada dia punya sel kepada header ya. Okey, kita tulis dia sebagai TH, table header ya. Dan tutup TH. Okay, mungkin kita akan mulakan dengan bilangan. Bilangan. Okey. Kalau kita rujuk kepada table tadi, kita ada peserta, nama peserta, kelas. Rumah tak payahlah sebab kalau biru tu rumah biru semua ya. Jadi ada 1, 2, 3 peserta, nombor peserta, nama dia dan kelas ya. Okey, so kita kata okey, copy yang ini sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Buka kepada nombor peserta. Nombor peserta. Kemudian nama dia. Kemudian kelas dia. Kelas.
Okey, baik. Oleh kerana ada bilangan, so kita tambah satu pun boleh ubah pembilang boleh namakan sebagai X ataupun I ataupun lain-lain Okey, baik. Okey, apa yang cikgu tambah tadi ialah nak buatkan dia punya header ini Okey. Kalau cikgu save, kita semak dekat sini. Okey. Tekan merah. Dia keluar macam ni lah. Ini adalah untuk border 1. Kalau cikgu kata border itu 2, okey, cikgu save. Kalau border itu 2, kita refresh tengok. Dia lebih tebal, ada shadow belakang border tu 3, 4 tu kamu cubalah nanti macam mana paparan dia. Okey. Sekarang ni yang cikgu nak buat yang pertama adalah pembilang ini Kalau kamu belajar, kamu ada belajar increment dan decrement kan? Increment, decrement. Increment simbolnya ialah campur-campur. Kalau kita nak tambah dia satu-satu. Kalau kita tak nak guna tu, kita boleh juga kata X sama dengan X tambah 1. Yang ni pun nanti dia akan bertambah. Jadi kat situ kita beritahu X bermula dengan kosong. Kita kata X mula dengan kosong. Apabila X kosong, kosong tambah 1 adalah 1. Jadi dia akan menjadi X Okey. Seterusnya, okey. Ini adalah cara buat table. Kalau kita hafal, kita ingat dia punya kod dia. Kalau kita tak ingat, kita stopkan kita punya PHP ni. Ini cara stopkan ruangan untuk PHP. PHP kita start dekat sini. Dia stop sementara dekat sini. Tapi jangan lupa yang bawah ini masih PHP. Jadi untuk kurungan ini, kita bagi dia mula dengan PHP baru dekat situ Okey, kita mulakan PHP baru. Jadi kawasan 31 ini sahaja yang bukan PHP. Okey, jadi kawasan tu kita boleh tulis dengan HTML. Sebab untuk banner table ini lebih mudah kalau gunakan HTML Tadi kan cikgu buat TR, cikgu kena tulis dia punya tutup TR dia. Tapi sekarang ini kalau cikgu gunakan HTML, cikgu tulis saja TR, cikgu tekan tab, dia akan buatkan buka dan tutup dia. Okey. Kalau tadi TH untuk header, untuk yang bahagian sel biasa tu, itu kita panggil data. So kita kata table data sajalah, TD Okey, TD yang pertama kita nak paparkan adalah X ini So kita akan paparkan ialah PHP dia tu tulis dahulu PHP. Ini PHP yang duduk dekat dalam HTML Ingat PHP kita dah berhenti dekat sini. Bila kita nak buat PHP yang baru di dalam HTML, kita buka PHP, tutup PHP. Dekat dalam dia baru kita paparkan echo. Okey. X. Jadi dia akan paparkan nilai yang pertamanya adalah 1 lah. 1 Okey. ID yang seterusnya kita nak tadi adalah nombor peserta, nama dan kelas Okey, PHP echo data yang bernama nombor peserta Mana nak tahu nama ni? Daripada table ini ni. Sebab dia peserta nombor peserta. Okey. Okey. TD tekan tab. PHP tekan tab. Echo. Okey, data yang kedua iaitu nama peserta. Okey, dan satu lagi kelas TD PHP tekan tab. Echo data iaitu kod rumah. Kod kelas Kod kelas. Okey. Berhati-hati Kalau laju type nanti ejaan tu tak betul Cikgu dah terkena tadi Kod kelas. Okey, kod kelas. So di sini adalah kod kelas. Jika rumah yang sama lebih pada satu orang, dia akan ulang. Sebab ini ada perkataan while Dia akan ulang daripada mana? Daripada blok ini sehingga tutup blok ini.
tutup blok ini adalah di sini. Okey. Tapi jangan kita lupa, kita sekarang ni ada table dan kita pastikan kita tutuplah table kita. Okey, selepas blok ni kita tutup table kita. Oleh kerana kita berada dekat ruangan HTML, PHP, kita tulis secara PHP ya. Iaitu echo dahulu. Baru dalam string ni kita tulis tutup table. Yang ini kita tak payah hafal lah. Letak palang ni maksudnya tutup lah. Kalau tadi table row, tutupnya palang table row. Kalau table data tadi, tutupnya palang table data. Table header, tutupnya palang table header. Ini bermula table, bawah sini berakhir table. Okey. Kalau ini dah tak ada salah, kita boleh test dia. Okey, kita test, lihat peserta rumah merah. Apa? Okey, ini adalah peserta rumah merah ya. Aminah ini. Okey, semula kita tengok peserta rumah biru. Okey, Alia ini adalah peserta rumah biru ya. Kita boleh kata senarai nama ahli rumah sukan ya. Itu dekat mana? Pilih. Okey. Kita boleh tulis dekat sini ya. Dekat atas table ini ya. Okey, kita kata echo peserta ahli rumah. Kita panggil yang rumah ini ya di situ. Dollar rumah. Cikgu kecil lah. Peserta rumah sajalah. Peserta rumah. Nanti keluar yang ini ya. Kalau kita nak bold, kita letak B, kita tekan tab. Ya, B. Oh, tak boleh. Ini dekat dalam HTML, PHP, kita kena tulis ya. B. Dan hujung sini tutup B. Kalau dalam HTML, kita nak tulis, di dalam PHP, kita nak tulis HTML, kita kena code. Kalau kita berada di luar, macam ni tadi, di luar PHP, kita nak tulis HTML, senang. Kita tap-tap je ya. Okey, sekarang kita dah ada yang ini. Cikgu save. Dia akan jadi macam ni. Contoh pilih hijau. Dia akan kata peserta rumah H. Alah, dia tak keluar nama rumah ya. Kod je yang keluar ya. Peserta rumah H. Okey. Okey, kalau kuning, peserta rumah kuning lah ya. K. Okey, baik. Contoh hari tu, kalau kita login sebagai admin, contoh cikgu admin merah ya. Okey, rumah merah hari tu kita ada satu orang saja. Kalau kita lihat tadi ya, cikgu tambah satu lagi peserta rumah merah ya. Contoh ya, M2222 ya. Okey, namanya Jaya Kumar ya. Contoh ya, dia daripada kelas 3 amanah. Sekarang dia akan masuk rumah merah. Okey, tambah. Okey, baik. Berjaya ditambah ya. Bila cikgu semak rumah merah, okey, Jaya Kumar tadi masuk dekat rumah merah. Jadi admin boleh tambah dan dia akan paparkan dekat sini dan bilangan tu akan bertambah dengan sendiri. Tadi bilangan tu 1, sekarang bilangan tu menjadi 2. Kerana bila ada 2, dia akan kata X yang pertama tu berapa? Bermula dengan 0, X tu adalah 0. Jika X 0, 0 tambah 1, dia akan jadi 1. Yang kedua, X sekarang sudah bernilai 1 ya. Bila X bernilai 1, X ni akan menjadi 1. 1 tambah 1, dia akan jadi 2. Tetapi, semua-semua ini, kita boleh ubah menjadi simbol increment. Macam tu ya. X tambah-tambah. Cikgu save yang ini. Kalau kita semak, tadi kita semak merah. Okey, dia masih sama fungsi dia. 1, kemudian 2. Lawannya adalah X tolak-tolak. Nanti kalau kamu tahu, kamu nampak bila dalam soalan peperiksaan ke apa maksud X tambah-tambah? X tambah-tambah ialah X sama dengan X tambah 1 okey. Kalau tambah 2 dia akan berubahlah sini. Mungkin 2 macam tu. Dia akan tambah 2 ya. Ni cikgu tak tahu apa dia jadi nanti. Merah. Dia tak boleh tambah ya. Dia tak faham ni.
X tambah-tambah ya. X tambah-tambah. Okey, baik. Siap untuk kita bina kita punya menu apa ni, paparan menu ahli rumah ya. Ahli rumah kita dah boleh buat. Tapi kalau kamu nak cantik, nak ada grafik apa semua, boleh ikut dekat dalam buku sebab cikgu pakai grafik ya. Okey, sekali lagi cikgu ulang yang ini. Okey, pastikan bila kita buat form, di atasnya ada if dan di bawahnya ada proses ya. Ataupun kita buat proses if, bawah dia else, tengah-tengah tu borang ya. Borang ada banyak jenis, yang kita cikgu gunakan ini adalah berjenis radio ya. Okey. Kalau kamu lihat dalam HTML input, kita ada banyak jenis ya. Fungsi yang kita boleh gunakan ya. Antaranya password, cikgu dah pernah guna hari tu, cikgu dah tunjuk kat kamu kan. Kalau password, kita tulis pada ruangan radio ni sebagai password. Okey ya. Kita juga ada jenis selain pada radio yang kita pernah guna adalah select hari tu kan. Dan juga date, akan datang kita akan gunakan file dan sebagainya ya. Tapi hari ini cikgu perkenalkan kepada kamu radio, ataupun mungkin kamu dah biasa ya. Okey, baik.